Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesihatan kepada kita, diberikan umur, diberikan kesempatan dengan umur tersebut untuk memperbaiki keadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki, diberikan kesempatan, diberikan peluang, diberikan masa untuk kita memperbaiki daripada akhlak kita, untuk memperbaiki daripada ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peluang yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kerana itulah maksud tujuan hidup kita di atas muka bumi ini adalah untuk memperbaiki pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah tamat tempoh tersebut, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mampu untuk kita cepatkan ataupun lambatkan walaupun sesaat. Dan alhamdulillah kita telah berada di penghujung tahun daripada bulan Hijrah, yang mana pada hari ini merupakan hari yang terakhir daripada kalender Islam, takwim Hijri, yang mana dengan berakhirnya tahun ini mengingatkan kita tentang bagaimana keadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ini, bagaimana keadaan kita terhadap, bagaimana kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sepanjang tahun. Bahkan sepanjang daripada kehidupan kita ini, berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, berapa banyak daripadanya yang sudah kita syukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak daripada nikmat-nikmat tersebut yang telah kita salurkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada nikmat umur, baik daripada nikmat kesihatan, baik daripada nikmat harta benda, baik daripada nikmat dipermudahkan pelbagai daripada urusan-urusan dunia, sehingga dengan dimudahkan urusan dunia tersebut, kita mempunyai waktu-waktu yang terluang, waktu-waktu lapang untuk memilih sama ada untuk mengisi daripada waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Maka berada di penghujung tahun, kita hendaklah melakukan muhasabah ataupun kita lakukan audit terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Berapa banyak daripadanya kita sudah mensyukurinya, berapa banyak yang mungkin kita syukur akan tetapi kurang sempurna akan kesyukuran tersebut, dan berapa banyak yang telah kita terlupa untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ini ulama mengatakan bahawa ianya terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu bersyukur dengan lisan, ataupun mensyukuri nikmat Allah ini boleh kita syukuri dengan lisan, iaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh badan, iaitu kita melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang terbesar adalah daripada hati, iaitu dengan merasakan segala apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik, dan rida dan qanaah, rasa cukup dengan setiap apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa daripada Allah kepada kita. Dan para ulama, para salihin, sebahagian daripada mereka akan sentiasa doa, ya Allah, berikanlah penghujung yang baik
berilah, tutupilah hari aku ini dengan penutupan yang baik. Dan ya Allah, akhirilah minggu aku dengan penutupan ataupun dengan pengakhiran yang baik. Akhirilah tahun aku dengan, ataupun akhirilah bulan aku dan tahun aku dan umur aku ini dengan pengakhiran yang baik. Kerana apa? Kerana al-umur bi khawatimiha. Kerana disebutkan dalam riwayat bahawa iaitu kebaikan sesuatu perkara itu bergantung di penghujungnya. Maka apabila diberikan penghujung yang baik, maka baiklah penutupan perkara tersebut. Akan tetapi waliyadzubillah, apabila walaupun sepanjang umur itu diberi taufik untuk melakukan ketaatan, akan tetapi tiba di penghujung hayat, waliyadzubillah, yakni ditarik taufik tersebut, ditarik hidayah tersebut sehingga meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Jadi berada kita pada hari ataupun pada penghujung tahun Hijri ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah tutupkan tahun kita ini dengan segala kebaikan, ditambah baik, disempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam amal ibadah kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam akhlak kita, disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijabarkan, wajburni, yakni semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala kekurangan kita di antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita bersama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kepada orang-orang yang mempunyai hak kepada kita, kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita dan sebagainya, rakan-rakan kita, sehingga apabila disempurnakan kekurangan tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menjadi insan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang dianjurkan untuk dilakukan di penghujung tahun ataupun khususnya pada hari ini, disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah dan hari yang pertama daripada bulan Muharram, maka Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Hafsah binti Umar, isterinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa barang siapa berpuasa pada hari akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, Allah akan menghapuskan dosa 50 tahun, dan puasa sehari di bulan Muharram diberi ganjaran sebulan puasa di bulan lain. Kerana apa? Kerana bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara empat bulan Muharram ataupun 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rejab, yang paling utama adalah bulan Muharram. Dan disebutkan dalam riwayat lain bahawa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, sebaik-baik puasa yang dilakukan selepas bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Dan seperti yang telah kita dengar ganjaran tersebut, kadang kita fikir yakni berpuasa sunat ini, kadang Masya Allah ada yang puasanya diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang diampunkan 50 tahun dosa. Kemudian kalaulah ada orang yang terlintas dalam fikirannya, yakni mungkin aku tak hidup pun 50 tahun, mungkin aku tak buat pun dosa selama 50 tahun. Akan tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian, bahawa antaranya adalah antara fadilat-fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengampunan dosa ini. Kalaulah orang yang melakukan itu katalah dia tidak mempunyai dosa ataupun dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tahu manusia ini tidak pernah terlepas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik daripada pendosa itu adalah orang yang sentiasa bertaubat, sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ulama mengatakan bahawa yakni orang yang melakukan amalan-amalan sunat yang mana dijanjikan fadilat-fadilat yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, yakni katalah dia tidak memerlukan daripada perkara tersebut, maka amalan tersebut akan di-share ataupun akan diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada orang tersebut. Sebagai contoh, seorang ibu atau seorang ayah yang ini melakukan Masya Allah banyak amalan-amalan sunat, puasa pada bulan-bulan yang dituntut untuk berpuasa, Dzulhijjah, Muharram, Rejab dan sebagainya, Syawal, maka apa-apa yang dia tidak perlukan daripada amalan tersebut, sebagai contoh
amalan-amalan ataupun tiket-tiket untuk melepaskannya daripada azab kubur ataupun azab api neraka ataupun diberikan pengampunan dosa. Kalau dia tidak memerlukan, maka amalan tersebut, tiket tersebut akan diberikan kepada orang yang terdekat kepadanya. Kalau seorang ayah, maka akan diberikan sama ada kepada isterinya atau kepada anak-anaknya ataupun kepada ibu dan adik-beradiknya dan sebagainya. Maka jangan kita rasa kita pernah cukup daripada pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang hanya kita ada di akhirat nanti, currency yang kita ada hanyalah daripada amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa banyak daripada amalan salih yang mampu kita katakan bahawa pasti amalan yang tu aku buat, solat yang tu confirm Allah terima, puasa yang pada tahun tu confirm Allah terima. Kita tak mampu untuk nak mengatakan mana-mana pun daripada amalan salih kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba, yang perlu kita ada dalam hati ini hanyalah perasaan takut amalan kita tidak diterima, dan juga penuh dengan harapan dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan penghujung yang baik buat tahun kita ini, 1442 selepas hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan juga diberikan tahun yang baru ini pembukaan yang besar buat umat Islam, diberikan pemberian yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat segala musibah, diangkat segala wabak penyakit, dipermudahkan bagi umat Islam untuk kembali melakukan daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang lebih sempurna. Mudah untuk kita pergi ke masjid, mudah untuk kita berziarah antara satu dengan yang lain, mudah untuk kita melakukan ibadah umrah dan haji dan sebagainya. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan segala dosa kita dan segala dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Kembali kita kepada kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada muka surat ke-32. Dirikanlah salatul lail. Wahai saudaraku, jangan lupa mendirikan salatul lail, iaitu salat di malam hari, kerana telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail, seutama-utama salat sesudah salat yang fardu iaitu salatul lail. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri alal alaniyah. Kelebihan salat malam ke atas salat siang seperti kelebihan sedekah yang rahasia ke atas sedekah yang terang-terangan. Dan telah warid bahawa sedekah yang rahasia itu berlipat kali pahalanya ke atas sedekah terang-terangan sebanyak 70 kali ganda. La ilaha illallah. Naam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa makfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil ithmi wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Hendaklah kamu mendirikan salatul lail, iaitu salat malam, kerana dia itu adalah kebiasaan para salihin sebelum kamu, dan dia juga mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu, menebus segala keburukan kamu, mencegah kamu dari membuat dosa dan menghapuskan penyakit dari jasad kamu. Naam. Maka di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita agar supaya jadikan salatul lail ini kebiasaan kita. Jangan sampai kita bangun pagi setelah terbitnya fajar. Jangan kita bangun pagi setelah terbitnya, setelah masuknya waktu salat subuh. Kalau boleh hatta walau daqiqatain, iaitu walaupun 2 minit ataupun 5 minit sebelum subuh, kalau kita boleh bangun, kita cuba untuk bangun, bersiap sedia untuk menunggu waktu salat subuh. Walaupun mungkin kita tak sempat nak salat, akan tetapi kita telah bangun pada waktu tersebut. La ilaha illallah. Dan kita telah sebutkan disebutkan bahawa orang-orang salih mengatakan, jangan kamu jadi seperti
lebih rendah keadaan kamu itu daripada ayam yang berkokok. Yakni kerana ayam itu dia bangun sebelum terbitnya fajar. Yakni dia telah bangun pada waktu tersebut. Akan tetapi kita ni manusia pada waktu yang penuh dengan keberkatan, pada waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu kurniaannya seluas-luas, maka jangan sampai kita terlepas daripada sale yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kemudian diberitahu fadilat salatul lail, dan antara kelebihan salatul lail ini yang disebutkan di dalam hadis, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Ada beberapa poin, beberapa perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qiyamul lail. Yang pertama ini adalah kebiasaan orang-orang saleh. Orang-orang saleh ataupun tanda orang itu orang saleh adalah dia mempunyai kebiasaan, mempunyai rutin. Ini kesalehan seseorang itu bukanlah pada luaran semata-mata, akan tetapi ada alamat-alamat dia. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Bahkan disebutkan bahawa antara tanda orang itu berilmu adalah dia bangun malam. Antara tanda orang itu adalah orang yang berilmu adalah dia bangun malam. Seperti yang disebutkan dalam ayat amman huwa qanitun, adakah orang-orang yang berdiri di waktu malam. Qanitun ana al-lail, sepanjang malam. Ana al-laili wa atrafan nahar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, dalam keadaan berdiri dan sajidan wa qa'iman, dan dalam keadaan sujud. Yahdharul akhirah, yang mana dia melakukan perkara tersebut kerana dia sentiasa berjaga-jaga, yakni dia takut keburukan pada hari akhirat, yakni kesusahan pada hari akhirat nanti, maka dia bersiap sedia dengan persediaan, dengan bekalan, iaitu dengan qiyamul lail. Yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, dan dia sentiasa mengharapkan, yakni dia bangun malam itu untuk mengharap daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanyakan soalan retorik, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah orang yang berilmu itu sama keadaan mereka dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya orang yang ada ilmu secara hakiki terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan berusaha untuk bangun malam. La ilaha illallah. Disebutkan satu kisah oleh guru kami, ada satu satu orang saleh ni lah, senang kata satu orang alim ni, dia tanya kepada satu orang hamba ataupun satu orang ahli khidmat. Ini dia ni orang saleh, dia belajar dengan seorang guru, jadi dia tanya kepada orang yang tukang khidmat kepada guru dia. Dia tanya kepada kepada ahli khidmat ni, sudah berapa lama kamu bangun malam bersama tuan guru? Sudah berapa lama kamu bangun malam bersama tuan guru untuk baca Al-Quran di penghujung malam? Maka orang ni menyebutkan, alhamdulillah, selama 50 tahun aku telah diberi taufik untuk berkhidmat kepada sang guru ini, maka aku tidak pernah tertinggal pun walau satu malam untuk bangun bersama-sama dengan tuan guru. Ya, ini sama ada dalam keadaan sihat ataupun sakit, sama ada keadaan musim sejuk ataupun musim panas, walau apa-apa keadaan sekalipun, alhamdulillah aku dan guru dua-dua tak pernah miss daripada bangun malam. Ini keadaan orang yang ahli khidmat, yakni orang yang senang kata bukan orang alim, bukan orang yang berilmu, dia hanya berkhidmat kepada orang yang berilmu. Tapi keadaan dia ini, guru kami kata, seakan-akan lebih baik daripada orang yang berilmu. Berapa ramai daripada ahli-ahli ilmu ataupun orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu agama, akan tetapi bagaimana bahagian mereka dengan qiyamul lail. Waliyadzubillah, terkadang dalam sebulan pun tak ada bangun malam, waliyadzubillah. Kadang-kadang dalam seminggu pun tak ada, kadang dalam sebulan pun tak ada, waliyadzubillah. Dan kalau bukan bulan Ramadan, kadang-kadang tak ada qiyamul lail, tak ada bangun malam, bangun bila dah diazan subuh. Akan tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun malam ini merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Na'am. Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Ianya merupakan kebiasaan
ianya merupakan sifat-sifat orang saleh, ianya merupakan tanda-tanda orang itu orang yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka pasti kami akan masukkan mereka di dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemudian wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan ianya menjadi asbab untuk mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dengan kita bangun malam, ianya merupakan seakan-akan jalan shortcut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatilah kamu. Yang ini datanglah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan kita untuk bersujud, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap amalan yang kita lakukan. Akan tetapi banyak daripada kita, ramai di antara kita yang melakukan amalan-amalan tapi kita tidak merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal ibadah ini tujuannya, maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam hadis disebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu yang seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu dia bersujud. Maka kalau kita dah bersujud, adakah kita rasa? Kita perlu bertanya kepada diri kita, adakah kita sudah merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Dan waktu yang paling indah bagi orang-orang saleh adalah waktu mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an. Barang siapa yang mendekati aku dengan sejengkal, aku akan mendekatinya dengan sedepa. Barang siapa yang mendekati aku dengan sedepa, aku akan mendekatinya sehasta. Barang siapa yang datang kepadaku dengan keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mahma, yakni lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat kita menunjukkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatiannya kepada seseorang hamba. Lebih Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu rahmat kepada hamba yang menunjukkan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilahnya untuk mendekatkan diri adalah dengan berdiri dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seseorang sahabat Nabi SAW ingin mendekatkan diri kepada Nabi SAW ataupun ingin kebersamaan dengan baginda Rasulullah SAW di dalam syurga, maka Nabi mengatakan kepada beliau apa? A'inni ala dhalika bikasratis sujud. Tolonglah aku untuk capai kepada matlamat yang kamu inginkan, kepada permintaan yang kamu inginkan itu dengan memperbanyakkan solat ataupun memperbanyakkan sujud. Dalam hadis lain disebutkan, Nabi SAW sebutkan ayyuhan nas, wahai manusia. Dan hadis ini merupakan hadis yang pertama yang Nabi SAW riwayatkan ataupun sebutkan sewaktu beliau sampai di kota Madinah di waktu hijrah. Ini apabila tibanya Rasulullah SAW tiba di kota Madinah sewaktu hijrah, maka Nabi SAW mengucapkan hadis yang indah ini, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, yakni sebarkanlah salam, kesejahteraan, wa at'imu ta'am, berikanlah makan, wasilu bil laili wasallu bil laili wan nasu niyam, dan semayanglah kamu di waktu malam sewaktu kebanyakan manusia itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam syurga dengan keadaan yang sejahtera. Asyahid yang kita ingin sebutkan, ini Nabi SAW memerintahkan untuk seseorang itu bangun di waktu malam dan salat. La ilaha illallah. Jadi yang pertama tadi, da'bus salihina qablakum, tanda orang salih dia bangun malam. Asbab untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam. Wa makfaratun lisayyi'at,
dianya akan menjadi sebab untuk diampunkan dosa-dosa kita. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum, kami akan hapuskan dosa mereka, sayyi'atihim wa lanajziyannahum, dan kami akan berikan ganjaran kepada mereka ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan Allah ampunkan dosa, kemudian Allah beri kita ganjaran daripada amal ibadah kita itu dengan yang terbaik. Maksudnya apa? Disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada para malaikat, yakni tengok amalan dia, dalam kebanyakan amalan dia, amalan mana yang paling sempurna, mana amalan yang paling baik. Kemudian Allah mengatakan bahawa kamu berikan ganjaran kepada setiap amalan itu berdasarkan amalan yang terbaik yang dilakukan. Wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada waktu sembahyang grade A, kadang sembahyang kita grade B, kadang grade C, akan tetapi Allah dengan kemurahannya ahsani ma kanu ya'malun. Allah berikan ganjaran dengan keadaan solat tu, keadaan solat yang terbaik. Maka diberikan pahala kepada solat kita itu mengikut kadar solat kita yang terbaik. Bukan mengikut setiap solat itu. Nah, itu wa makfaratun lisayyiat. Kemudian Nabi menyebutkan wa manhatun anil ithmi, dan menjadi penghalang daripada dosa. Yani orang yang bangun malam diberikan kekuatan ekstra, diberikan perlindungan yang lebih daripada melakukan dosa tersebut. Yu'ti quwwah limtina'nil ma'asi. Yani kadang-kadang mungkin kalau kita tak bangun malam, tengah hari, petang ni kita dah jadi malas untuk beribadah, ataupun ada keinginan untuk nak berbuat perkara-perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalaulah kita bangun malam, mungkin dia punya kekuatan untuk melakukan untuk menghindarkan diri dari melakukan dosa itu diberi kekuatan sampai ke waktu malam. Wa hakadha. Naam, wa manhatun anil ithmi wa mataradatun lidda. Dan yang terakhir ni mungkin kita suka, yakni syifa min kulli da', yakni diberikan kesihatan ataupun menjadi penghapus penyakit daripada jasad kamu. Yakni asbab untuk mendapatkan kesihatan adalah dengan bangun malam. Dikatakan angin di waktu sahur itu merupakan angin yang membawa kesihatan, yang memberikan kesihatan kepada tubuh badan. Akan tetapi yang lebih indah daripada itu adalah orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut adalah seakan-akan dia berkhalwah dengan kekasihnya. Dia berkhalwah dengan kekasihnya, iaitu dia membersihkan hatinya daripada kotoran dengan beribadah, dan juga dia menghadapkan segala tumpuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga cahaya ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut itu nampak jelas dalam wajahnya, sehingga bila orang lain tengok, penuh berseri-seri wajah orang tersebut. Ini bukanlah dia nak keserian tersebut, akan tetapi rahsia ataupun cahaya ataupun nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu qiyamul lail itu akan jelas tampak pada wajah orang yang bangun malam. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun malam. Kemudian Imam Haddad menyambung dengan mengatakan, ketahuilah bahawasanya siapa yang mendirikan solat sesudah solat isyak, maka samalah seperti dia telah bangun malam. Sebab itu setengah para salaf menjadikan solatnya itu sebagai wirid dari awal malam. Meskipun begitu, kalau boleh bangun malam selepas tidur, itulah yang lebih utama. Kerana yang demikian ada semacam paksaan terhadap syaitan serta mujahadah terhadap diri, dan ada padanya rahsia yang luar biasa, iaitu solat tahajud yang diperintahkan Allah dan Rasulnya seperti dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebahagian dari malam hendaklah engkau bangun bertahajud sebagai salat sunat buat kamu. Ada suatu berita dari para salaf mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merasa hairan terhadap hamba-Nya yang bangun dari tempat tidurnya dan meninggalkan isteri untuk bersalat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan hamba itu di hadapan para malaikat-Nya dan menghadapkan pandangannya yang mulia kepada sang hamba tersebut, iaitu memberikan perhatian. Penuntut akhirat harus bangun malam bertahajud. Dan ketahuilah, wahai saudaraku, sangat buruk sekali bagi si penuntut akhirat.
Sama ada penuntut ilmu ataupun penuntut akhirat yang inginkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang inginkan bekalan untuk akhirat. Kalau dia tiada mempunyai peranan untuk bangun malam bersolat, betapa tidak kerana si penuntut itu sentiasa memohon yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu datangnya kurnia-kurnia istimewa pada setiap waktu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis sa'ati la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah." Sesungguhnya di waktu malam itu terdapat suatu masa tiada seorang hamba muslim menemunya sedang dia memohon Allah akan sesuatu kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, melainkan dia akan diberikan Allah, dan hal itu berlaku pada setiap malam. Ini banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada waktu malam. Dan terdapat pada kitab-kitab yang lama yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Kadzaba man yad'i mahabbati wa idza janna al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Telah berdusta, yakni berdusta orang yang mendakwa dirinya mencintaiku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila menjelma malam, dia pun terus tidur meninggalkanku. Bukankah semua pecinta itu akan suka bersendirian dengan siapa yang dicintainya? Nah, berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullah, semua kebaikan berkumpul pada waktu malam, dan tiada diikat sifat kewalian bagi setiap wali melainkan di waktu malam, iaitu apabila amalannya berlaku kerap di waktu malam. Berkata Sidi Al-Idrus Abdullah bin Abu Bakar, barang siapa menginginkan kesucian ilahi, maka hendaklah dia melazimkan berpatah hati di tengah malam. Nah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail lil akhir fayaqul hal min da'in fa astajiba lah, hal min mustaghfirin fa astaghfiru lah, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min ta'ibin fa atuba alaih hatta yatlu'al fajr. Allah Subhanahu Wa Taala menjelma ataupun ini memberikan perhatian yang khusus pada setiap malam ke langit dunia. Ketika bersisa sepertiga dari waktu malam terakhir, lalu dia menyeru, adakah yang mahu meminta, nescaya aku akan mengkabulkannya. Adakah yang mahu meminta keampunan, nescaya aku akan mengampuninya. Adakah yang mahu mohon sesuatu permintaan supaya aku memberinya. Adakah yang mahu bertaubat, nescaya aku akan mengampuninya. Hal ini berterusan hingga terbit fajar. Kalau tiada yang warid tentang soal menggalakkan bangun malam selain hadis ini sahaja, memang sudah memadai. Akan tetapi Al-Quran dan hadis Nabi memang penuh dengan anjuran menggalakkan orang bangun malam serta beribadat padanya. Tentang bangun malam ini, maka para arif billah, orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai penghadapan yang suci dan keseronokan yang mesra yang dihayati oleh hati mereka dari kenikmatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelazatan, kemesraan dengan Allah dan kesenangan bermunajat dengan kata-kata Allah Subhanahu, dengan berkata-kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada yang mengatakan, sekiranya ahli syurga itu seperti apa yang kami rasakan pada waktu malam, maka sebenarnya mereka adalah dalam kehidupan yang paling bagus sekali. Ada yang lain lagi mengatakan, ahli malam, iaitu yang bangun malam dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam mereka, samalah dengan ahli permainan dalam permainan mereka. Yang lain mengatakan, sejak 40 tahun tiada yang merisaukanku apapun selain terbitnya fajar, iaitu aku sentiasa dalam kesenorokan pada setiap malam, maka apabila datangnya waktu siang, ianya mengganggu keseronokan aku. Akan tetapi kenikmatan ini tidak akan berlaku kecuali sesudah terlebih dahulu menelan pahit dan menanggung jerih perih dalam bangun malam itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Utbah Al-Ghulam, aku telah menanggung keperitan malam selama 20 tahun, maka barulah kini aku merasakan kenikmatannya selama 20 tahun pula. La ilaha illallah. Naam. Imam Haddad di sini memulakan dengan mengatakan bahawa iaitu solat malam ini bermula daripada
selepas solat maghrib. Seperti yang kita sebutkan, iaitu menghidupkan di antara solat maghrib dan isyak ini merupakan sebahagian daripada ihya'ul lail, menghidupkan malam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa barang siapa yang solat isyak dengan berjemaah, maka seakan-akan, iaitu hadis Nabi SAW, seakan-akan dia telah menghidup separuh awal malam yang pertama, separuh malam yang pertama. Dan barang siapa yang solat subuh dengan berjemaah, dia telah menghidupkan sebahagian kedua ataupun bahagian akhir daripada waktu malam. Maka kalau dia solat isyak dan subuh berjemaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan sepanjang malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza aqal. Ini ulama kata tahap yang paling rendah untuk kita hidupkan malam. Maka permulaan, kalau kita belum lagi biasa untuk solat isyak dan subuh secara berjemaah, maka ini merupakan langkah pertama. Dan kita masuk pada tahun yang baru bermula pada malam ini, insya-Allah kita pasang azam agar supaya kita tidak akan meninggalkan solat isyak dan solat subuh sepanjang malam. Kita tidak akan meninggalkan solat isyak dan solat subuh dengan berjemaah itu selagi mana berbaki hayat dalam tubuh kita. Kita pasang niat itu, kita letakkan keazaman tersebut dalam diri kita, iaitu insya-Allah daripada tahun ini, daripada malam ini onwards, aku tidak akan solat isyak dan subuh kecuali dalam keadaan berjemaah dengan ahli keluarga ataupun di masjid. Nah, akan tetapi selebihnya yang tingkatan yang lebih baik daripada hanya solat isyak dan subuh dengan berjemaah adalah dengan menghidupkan selepas dia solat isyak, terus kita solat seperti mana yang disebutkan pada pengajian yang lalu, arba'un kamithlihin mithli lailatul qadr. 4 rakaat sama faedahnya seperti lailatul qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilat orang yang menjaga solat sunat 4 rakaat selepas solat isyak itu, diberi pahala seakan-akan dia menghidupkan beribadah pada malam lailatul qadar. La ilaha illallah. Ini bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghidupkan sepanjang tahun itu. Selepas isyak dia punya tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan sepanjang tahun dia itu adalah Lailatul Qadar. Akan tetapi ulama bagi tahu, setengah mengatakan bahawa 4 rakaat ini tidak termasuk daripada ba'diyatul isyak. Maksudnya selepas isyak kita buat ba'diyah 2 rakaat, kemudian baru diikuti dengan solat sunat 4 rakaat. Sama ada 2 salam ataupun 1 salam. Nah, setengah ulama mengatakan ini termasuk daripada ba'diyah. So maksudnya 2 rakaat ba'diyah dan 2 rakaat daripada solat sunat selepas isyak. 4, sama ada 4 ataupun 6. La ilaha illallah. Nah, kemudian kalau kita nak lakukan witir seperti yang kita sebutkan di waktu malam sebelum kita tidur pun boleh, ataupun kalau kita ada keazaman yang kuat untuk bangun sebelum subuh, maka kita boleh lakukan solat witir sebelum subuh, ataupun nak buat dua-dua sekali pun boleh. Sebelum tidur kita buat witir, kemudian kita sambung lagi witir di akhir malam sebelum subuh. Nah, dan solat sunat malam ini merupakan solat tahajud ini merupakan solat yang wajib bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sunat buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Allah berbangga dan merasa kagum kepada orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya di waktu malam, meninggalkan isterinya untuk bersalat. Dan disebutkan dalam riwayat bahawa orang-orang yang bangun di waktu malam, iaitu suami dan isteri yang bangun malam. Suami bangun malam kemudian dikejutkan isteri. Isteri bangun malam kemudian dikejutkan si suami, maka mereka akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang banyak berzikir. Wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara cara-cara untuk mendapatkan fadilah, mendapatkan title orang yang banyak berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala itu antaranya apabila dia bangun malam dikejut pasangannya. Sama ada suami ataupun isteri. Satu lagi asbab untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang carry subhah, orang yang simpan tasbih. Sama untuk kaum ibu mungkin simpan tasbih itu di dalam handbag dia. Untuk kaum ayah simpan sama ada dalam poket jubah atau poket seluar, ataupun mungkin dia ada bag yang dia carry, diletakkan tasbih itu sentiasa. Walaupun dia tidak berzikir, akan tetapi dia akan sentiasa dikira sebagai orang yang berzikir selagi mana dia carry tasbih tersebut.
Allahumma ja'alna minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sentiasa berzikir, sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Naam, dan secara khusus Imam Haddad mengatakan bahawa orang yang ingin menuntut akhirat ini lebih-lebih lagi penting untuk mereka jaga solat malam. Ini orang yang ada keinginan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana buku ini merupakan panduan bagaimana kita nak dekatkan diri, cara kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh tidak untuk kita tinggal daripada bangun malam. Yang mana guru kami kata permulaannya kalau kita susah nak bangun malam, kita setkan alarm di waktu malam, bangun, bila kita nak offkan alarm tersebut, kita zikir sikit la ilaha illallah ke, Allahumma salli ala Muhammad ke, ataupun istighfar ke. Kerana apa? Satu istighfar, satu la ilaha illallah, satu selawat pada waktu malam itu, dia punya kesan pada hati itu sangat sangat besar, luar biasa. Hatta walaupun kita tak mampu untuk nak bangun, ambil wuduk, salat 2 rakaat, mulanya sekali dengan melakukan amalan-amalan yang kecil, sehingga lama-kelamaan kita diberikan kekuatan untuk bangun dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Dan disebutkan dalam riwayat ini bahawa orang yang mendakwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak bangun malam, maka dia telah berdusta. Kerana setiap kekasih itu akan suka untuk bersama kekasihnya, dan waktu yang paling tenang untuk berada bersama Allah Subhanahu wa taala adalah pada waktu malam. Line dia kuat, clear. La ilaha illallah. Kemudian berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Jabarti, dia kata semua kebaikan berada di waktu malam, terkumpul di waktu malam, dan tidak diberikan kewalian kepada seseorang itu melainkan di waktu malam. Seperti mana seorang yakni title dunia ini tidak diberikan kecuali di tempat-tempatnya yang khusus. Title keduniaan ini seperti orang yang nak graduate, nak dapat degree ataupun dapat masters ataupun dapat PhD ataupun dapat doktor, dapat IR dan sebagainya, yakni dia ada waktu graduate graduation. Naam. Jadi dan ianya berlaku dekat universiti, ada dia punya acara dia dan sebagainya. Maka nak dapat title kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasihi oleh Allah, nak dapat title as-salihin ini diberikan pada waktu malam. Maka orang yang tak bangun di waktu malam itu, yakni harapan dia untuk mendapat title tersebut sangat tipis. Berkata Sayyidi Al-Idrus Abdullah bin Abu Bakar, barang siapa hendakkan kesucian ilahi, man arada as-safa ar-rabbani, maka hendaklah dia melazimkan berpatah hati di tengah malam. Fa'alaihi bin kisar fi jawfil lail. Apa maksud berpatah hati? Berpatah hati ni sentiasa merasakan bahawa apa-apa amalan, apa-apa kebaikan yang dilakukan itu tidak cukup. Sentiasa merasakan, ya Allah, yakni aku ni penuh dengan kekurangan, walaupun dia, yakni subhanallah, walaupun dia dah diberi taufik untuk istiqamah dalam melakukan amalan, istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam membaca Al-Quran, istiqamah dalam menjaga daripada solat-solat sunat yang dituntut dan sebagainya, akan tetapi masih lagi dia merasakan bahawa diri dia ini penuh dengan kekurangan. Maka itu yang dimaksudkan dengan berpatah hati. Berpatah hati ni kalau boleh setiap waktu dan keadaan, tapi secara khusus di waktu malam. Di waktu malam. Dikatakan bahawa sebahagian orang salih ini tiap-tiap malam dia orang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap malam diorang akan menangis terisak-isak, sehingga sebahagian daripada ahli keluarga mereka itu kadang terbangun dengar menangisnya ahli keluarga tersebut di waktu malam. Seakan-akan diorang ni ahli pendosa. Cara diorang menangis macam diorang ni ahli pendosa, tapi pada hakikatnya mereka ni orang-orang yang saleh. La ilaha illallah. Nah, kemudian disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala menjelma ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan penumpuan yang khusus di akhir malam itu, dan bertanya, adakah siapa yang ingin berdoa sehingga aku memberikan permintaan mereka? Adakah orang yang ingin beristighfar? Adakah orang yang ingin memohon hajat? Adakah ingin orang yang bertaubat? Sehingga ada satu orang saleh, dia sentiasa menghadirkan daripada hadis ini, maka jawapan dia pada waktu malam ataupun doa dia pada waktu malam hanyalah ana, saya. Sebab apa? Sebab dia hadirkan adakah ada orang yang ingin memohon, adakah orang ingin beristighfar, adakah orang ingin bertaubat dan sebagainya, maka dia punya jawapan dia hanyalah ana, saya ya Allah, saya nak
permintaan, saya nak beristighfar, saya nak berdoa, nak bertaubat dan sebagainya. Wahakadha. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, yang mana dengan kita dapat bangun malam, berusaha mendidik diri ini agar supaya kita dapat rasakan keseronokan untuk bangun malam, sehingga orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan bangun malam, mereka akan merasakan bahawa tak ada perkara yang lebih indah daripada bangun malam. Ada yang mengatakan bahawa kalau orang-orang dunia, ahli-ahli yang merasa kenikmatan daripada perkara-perkara dunia, ini orang yang mengambil kelazatan, kenikmatan daripada perkara-perkara dunia dengan kelalaian dan sebagainya, kalau mereka merasakan sama apa yang kami rasakan, maka mereka, apa dia cakap, ahli malam yang bangun malam dengan munajatnya kepada Allah pada malam, mereka samalah dengan ahli permainan dalam permainan mereka. Ini orang yang mendapat kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelazatan mereka itu lebih daripada kelazatan yang dirasakan oleh orang dunia. Kemudian ada yang mengatakan pula, tidak ada perkara yang meresahkan, yang merisaukan dia selain terbitnya fajar. Kerana apa? Pada waktu malam dia rasa tenang. Terbit je fajar, terus dia rasa gelisah, sebab dia terpaksa berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat nak bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Utbah Al-Ghulam mengatakan bahawa selama 20 tahun dia menanggung keperitan bangun malam, iaitu bersusah payah untuk bangun malam. Akan tetapi selepas 20 tahun dia bermujahadah, paksa diri dia untuk bangun malam, 20 tahun yang kemudian seterusnya barulah dia merasa kemudahan dan kenikmatan dalam bangun malam. Dan salah satu asbab untuk kita nak rasa segar apabila bangun malam, setengah orang soleh ni dia bangun, dia buat kopi. Maka kopi ni merupakan salah satu daripada favourite orang-orang soleh. Jadi kalau kita minum kopi, kita niatkan untuk meniru daripada perkara-perkara yang disukai oleh orang-orang soleh. Maka antaranya Imam Haddad disebutkan dalam kitab bahawa Imam Haddad apabila dia bangun daripada qiyamul lail, beliau akan buat kopi, ataupun khadimnya, pembantunya akan buat kopi, dan sementara nak buat kopi tu dia akan bacakan doa-doa dan sebagainya. La ilaha illallah. Tapi kita sekarang ni ada macam-macam cara, 3-in-1 dan sebagainya, mudah. Naam. Dan apabila seseorang itu bangun di waktu malam, seakan-akan dia mengetuk pintunya Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan dia mengetuk pintunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mengetuk pintu orang-orang yang pemurah, mandaqal babal karim in fatah, barang siapa yang mengetuk pintu orang-orang yang dermawan, pasti dia akan buka. Iaitu orang-orang yang suka memberi, siapa-siapa yang minta daripada dia pasti akan diberikan, terutamanya waktu malam. Naam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesungguhan dan keikhlasan dalam sentiasa meletakkan diri kita di tempat-tempat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Naam, kemudian disebutkan di sini Imam Haddad meneruskan, apa yang anda baca dalam tahajudmu? Jika anda bertanya apa yang mesti saya baca pada solatku di waktu malam itu, berapa pula rakaatnya yang mesti aku bersembahyang, maka ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahajudnya atau solat malamnya tidak membiasakan membaca sesuatu ayat atau surah yang tertentu. Jadi yang terbaik sekali hendaklah kita mengikut susunan Al-Quran dengan membacanya satu surah demi satu surah dalam solat malammu itu, sehinggalah anda mengkhatamkannya dalam sebulan sekali, ataupun lebih kurang dari sebulan, atau lebih dari sebulan sesuai dengan kecergasan dirimu dan keupayaannya. Adapun bilangan rakaat, maka kebanyakan riwayat membicarakan tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah 13 rakaat. Ada juga yang warid sampai 9 dan ada yang sampai 7. Tetapi yang paling banyak yang dibiasakan oleh beliau ialah 11 rakaat. Kemudian apa yang disimpulkan dari berbagai-bagai hadis, malah inilah yang dianjurkan, iaitu apabila anda bangun dari tidur, hendaklah anda menghilangkan tidur itu dengan menyapu mukamu dengan tanganmu serta membaca doa ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami,
dan kepadanya lah kami akan kembali nanti. Kemudian anda membaca ayat-ayat di akhir Ali Imran yang berikut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sehingga akhir surah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam dan siang adalah sebagai bukti-bukti bagi mereka yang mempunyai fikiran. Ini orang-orang yang mempunyai fikiran akan berfikir. Kemudian hendaklah anda bersugi dan kemudian berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Kemudian bersembahyang 2 rakaat dengan ringkas. Kemudian anda bersembahyang sesudah itu sebanyak 8 rakaat dengan memanjangkan sembahyang itu dan bersalam pada setiap 2 rakaat sekali. Atau jika kamu mahu, boleh bersalam setiap 4 rakaat. Ataupun bersalam sekali selepas 8 rakaat. Semua ini adalah warid daripada Rasulullah SAW. Kemudian jika anda rasa masih ada tenaga lagi, boleh bersembahyang sekadar yang anda mahu. Kemudian anda tutup sembahyang itu dengan 3 rakaat solat witir dengan 1 salam atau 2 salam. Anda baca pada rakaat pertama surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwadhatain. Anda jangan terkeliru sampai mengira bahawa solat witir itu adalah 11 rakaat sebagai suatu perkara. Dan bilangan rakaat yang kami sebutkan dalam bicara ini adalah satu perkara yang lain. Tidak, kerana apa yang diriwayatkan dari cerita bangun malamnya Rasulullah SAW, itulah yang kami beritakan di sini. Hendaklah anda ambil perhatian, dan Allah maha luas pendengarannya dan maha mengetahui. La ilaha illallah. Naam, dekat sini Imam Haddad mengatakan bahawa Rasulullah SAW, apa yang perlu kita baca di waktu malam, dan berapa rakaat yang perlu kita sembahyang apabila kita bangun malam. Maka daripada bacaan, yakni Nabi SAW tidak mempunyai amalan yang khusus, iaitu setiap malam dibacakan perkara yang sama dan sebagainya. Terkadang Nabi SAW baca satu ayat, kemudian diulangi ayat tersebut, cuba untuk memahami ataupun cuba untuk berfikir, mendalami, menghayati daripada ayat tersebut sepanjang malam. Naam. Begitu juga dengan sebahagian sahabat-sahabat dan sebahagian orang-orang soleh, yakni mereka apabila sangkut di satu ayat itu, diulangi ayat tersebut sehinggalah subuh. La ilaha illallah. Seakan-akan orang yang berenang di lautan yang luas, semakin ke tengah laut dia berenang, makin didapati bahawa laut itu semakin luas dan semakin dalam. Wahakadha. Jadi orang yang ingin mengorek daripada ataupun ingin mendalami daripada isi kandungan Al-Quran, lagi dalam dia terjun, lagi dalam, lagi luas, lagi banyak yang dia akan jumpai. Innahu laqur'anun karim. Disebutkan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu maha pemurah, maha luas pemberiannya. Yang dimaksudkan itu, lagi kita cuba menggunakan akal fikiran kita untuk memahami, untuk mempelajari daripada isi kandungan Al-Quran, maka kita akan dapati ianya lebih luas lagi daripada apa yang kita fahami. Naam. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalaulah setiap pokok ini dijadikan pena dan lautan itu kesemua lautan itu dijadikan dakwat, kemudian dilipat kalikan 7 kali. Ini laut-laut yang ada tu, air laut yang ada tu dikalikan 7 lagi. Maka untuk dijadikan dakwat, maka tidak akan habis daripada kalimatullah, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada kefahaman-kefahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada ayat-ayat tersebut. Idza fatahallahu 'alaika waridatil ma'ani ma yantahi fihi isyarah. Naam, apabila Allah Subhanahu wa taala mula bukakan kefahaman kita, mula bukakan pengertian kefahaman daripada Al-Quran itu, maka ianya tidak akan habis. La ilaha illallah. Satu orang alim, Imam Az-Zamakhsyari, Fakhrul Razi, dia seorang yang menulis daripada tafsir kitab Al-Quran, ahli tafsir. Dia kata, kalau aku nak tulis tentang surah Fatihah saja, maka aku akan mendapat faedah daripada surah Fatihah itu kurang lebih 10,000 faedah aku boleh ambil daripada surah Fatihah sahaja. La ilaha illallah.
Ini pembukaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang menggunakan akal fikiran mereka itu setelah yang ini mempelajari daripada ilmu-ilmu yang perlu untuk mereka pelajari untuk mendalami daripada Al-Quran. Maka selepas itu, apabila mereka berenang di lautan Al-Quran, di lautan ilmu Al-Quran, maka mereka akan mendapati pelbagai jenis manikam ataupun pelbagai jenis permata, intan permata. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa setengah-setengah malam Nabi SAW bangun dan membacakan daripada in tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kamu, ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan, ya Allah, kalau kamu menghukum daripada umatku, menghukum daripada mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akan tetapi kalau kamu mengampuni daripada dosa-dosa mereka, sesungguhnya engkau maha agung lagi maha bijaksana. Maka Nabi SAW mengulangi daripada ayat tersebut lagi dan lagi dalam keadaan menangis, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk turun bertanyakan tentang kenapa Rasulullah menangis, apa yang menyebabkan Rasulullah menangis, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Maka Jibril maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Jibril bahawa doa ini ataupun keluhan Nabi Isa ini menyebabkan dia menangis dan ingat kepada umat dia. Apakah nasib umat Nabi Muhammad SAW? Maka selepas itu dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah perintahkan Jibril untuk bagi tahu Nabi Muhammad, sesungguhnya aku akan berikan kepada kamu pemberian sehingga kamu akan reda. Dan perkara yang akan menggembirakan Rasulullah agar supaya tak ada seorang pun daripada umatnya terlepas daripada masuk ke dalam api neraka ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh untung kita mempunyai Nabi yang fikirannya, semangatnya hanyalah untuk menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ingin kita ini berada dalam kesusahan. Syadidun alaihi harisun alaikum bil mu'minin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat bagi Rasulullah untuk melihat kita berada dalam kesusahan. Dan kesusahan yang hakiki adalah kesusahan di akhirat. Kesusahan di dunia ini bukanlah satu kesusahan kalau nak dibandingkan dengan kesusahan di alam barzakh, kesusahan di padang mahsyar, kesusahan sewaktu melintas titian sirat, kesusahan waliyadzubillah berada di dalam kemurkaan ataupun nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW sentiasa risau akan keadaan kita di akhirat. Dan bila kita last menangis tentang diri kita, bila last kali terakhir kita menangis risaukan tentang dosa kita, risaukan tentang ahli keluarga kita, risaukan tentang sanak saudara kita dan orang dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila last kita menangis waktu salat, bila last kita menangis waktu membaca Al-Quran, bila last kita menangis waktu beristighfar, bila last kita menangis waktu memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita cek keadaan kita, terutamanya berada di akhir tahun ini. Kita tengok mana yang boleh kita perbaiki, mana yang boleh kita tambah, mana yang boleh kita tinggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap tahun menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung apa-apa yang berbaki daripada perbahasan ini di minggu yang akan datang insya-Allah taala. Dan dianjurkan untuk kita baca doa akhir tahun dan awal tahun pada petang ini sebelum masuk waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib kita akan baca doa akhir tahun, dan selepas solat maghrib, selepas solat ba'diyah maghrib, kita akan baca doa awal tahun insya-Allah taala. Dan disebutkan bahawa barang siapa yang membaca doa akhir tahun itu 3 kali, syaitan akan mengatakan bahawa aku telah memenatkan diri aku sepanjang tahun, dan orang ini telah merosakkan apa-apa amalan aku ataupun apa-apa perancangan aku ini dalam waktu yang singkat. Ini dalam waktu kita doa di akhir tahun itu, ini seakan-akan kita telah merosakkan plan yang dirancangkan oleh syaitan. Jadi kalau boleh kita, mungkin nak pergi ke masjid berkumpul tak boleh, mungkin ada program yang dianjurkan secara live online, ataupun kalau kita boleh baca doa itu sendiri bersama ahli keluarga kita berkumpul
bermula daripada pukul 7 semua dah siap. Kita kumpulkan anak-anak kita dan ahli keluarga kita, dan kita baca doa sama-sama, bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya sebelum maghrib. Dan selepas solat maghrib juga kita sambung bacaan, dan kalau boleh kita hidupkan waktu di antara maghrib dan isyak. Ambil keberkatan pada tahun baru ini, kita hidupkan waktu di antara maghrib dengan isyak dengan apa-apa amalan, mungkin dengan bacaan yasin, ataupun mungkin dengan bacaan tahlil, ataupun apa-apa ratib al-atas, ratib al-haddad. Walhasil kita hidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan bukakan pemberian yang luas buat kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun baru ini. Diampunkan dosa kita, diberikan taufik untuk memperbanyakkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan kita daripada segala mudarat yang kita tahu dan yang kita tak tahu, yang zahir, yang batin, kesakitan yang zahir, kesakitan yang batin, dan diangkat COVID ini daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi kulli niyyah salihah jami' akhiratid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.